Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala sayyidina al-amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, kita panjatkan syukur kita dan memanjatkan pujian Allah Subhanahu wa taala setinggi-tingginya. Kita mohon daripada Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan selawat dan salamnya ke atas baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ke atas ahli keluarga baginda yang mulia, para sahabat yang terpilih dan mereka semuanya yang mengikuti jejak langkah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, daripada para awliya, para syuhada, para salihin. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima segala pengorbanan mereka dan menempatkan mereka setinggi-tingginya. Amin amin ya rabbal alamin. Para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah pada malam ini kita sama-sama akan membahaskan ataupun memperingati satu malam yang istimewa. Walaupun malam ini ataupun peristiwa ini tarikhnya tidaklah disepakati oleh para ulama secara mutawatir, dan namun fadilatnya adalah satu peristiwa yang tidak disangkal lagi. Peristiwanya, report yang kita dapat daripada hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, jumlahnya adalah jumlah yang banyak. Jadi dalam, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang pertama dan utama sekali, minta maaf saya ucapkan ribuan terima kasih kepada lembaga pentadbir Masjid Kampung Siglap kerana berbaik sangka dengan saya untuk mengundang dan memberikan sedikit perkongsian, sama-sama kita dapat meraihkan manfaat insya-Allah. Maka pada malam ini tajuk yang diberikan adalah tentang peristiwa Isra' Mi'raj, dan apakah ianya adalah satu perkara dan bagaimana kita ini dapat memberitahukan kepada orang yang kurang imannya kepada peristiwa ini. Kerana ada sebahagian muslimin, dia susah nak percaya dengan peristiwa Isra' dan Mi'raj ini. Sekarang ini apakah peristiwa Isra' dan Mi'raj ini? Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Quran, dalam surah Al-Isra' ayat yang pertama, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Sadaqallahul azim. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah sebutkan subhanalladzi asra, maha suci Allah Subhanahu wa taala. Subhan, kan, selalu kita baca zikir subhanallah. Apa maksud subhanallah ini? Subhanallah ini selalu orang terjemahkan sebagai maha suci Allah, kan? Tapi kalau kita pergi dengan lebih dalam, subhanallah ini tujuannya adalah untuk kita membersihkan segala pemikiran yang tidak baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Contohnya, kan, ada orang dia tunggu nak dapat anak. Manalah Allah ni tak kabulkan doa aku. Kan, ada orang tunggu nak dapat isteri, tunggu nak dapat apa sahaja nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala, dia mula mempersoalkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi zikir subhanallah ini adalah untuk membersihkan dan membuang segala pemikiran yang tidak ada asasnya terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kan? Ini satu zikir yang cukup kuat kalau kita pegang dan kita yakin pada Allah Subhanahu wa taala. Kerana apa? Kerana bila mana Allah memberi ataupun bila mana Allah memberi kita nikmat ataupun Allah menahan nikmat, itu adalah satu tanda sayangnya Allah kepada hamba-hambanya. Di antara nama Allah Subhanahu wa taala adalah Al-Wadud, kan? Al-Wadud ni apa? Al-Wadud ini adalah gambaran kepada terlalu banyaknya kasih sayang Allah Subhanahu wa taala terhadap kita. Sekarang kita bayangkan, setiap daripada kita bayangkan seseorang yang kita sayang sekali, kan? Terutamanya ibu kita, betul tak? Mak kita. Kita sayang dengan mak kita, dan mak kita pula sayang sangat dengan kita. Ataupun sesiapa pun daripada orang yang terkenal, kita bayangkan betapa mereka sayang kepada kita. Sekarang kita bayangkan Allah lebih sayang kepada hamba-hambanya
melebihi kasihnya ibu terhadap anaknya. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, satu hari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bila mana Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sahabatnya tengah duduk-duduk, dalam hadis Imam Bukhari dan Muslim disebutkan bahawasanya seorang wanita daripada kalangan sahabat dia hilang anaknya. Maknanya anaknya dia main-main lepas tu hilang, kan? Kalau sekarang anak hilang kita report polis, kan? Jadi pada masa itu para sahabat radhiyallahu anhu mereka tolong cari anak ini, kan? Dan bila dah jumpa tu dia kembalikan kepada maknya dan anak itu berlari kepada anaknya, tuan-tuan dan puan-puan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Namun kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bila mana melihat bersatunya ibu dan anak itu, Nabi dan para sahabatnya menitiskan air mata, kan? Lalu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada sahabat-sahabatnya, sekarang kamu fikirkan dan bayangkan, kalaulah begini kasih seorang anak terhadap anaknya, satu soalan Nabi lontarkan kepada sahabatnya, apakah ibu ini sanggup mencampak anaknya ke dalam api? Sanggup tak seseorang ibu itu bakar anaknya? Sanggup tak? Para sahabat pun jawab tidak. Lalu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun sebutkan, begitulah kasih sayang Allah Subhanahu wa taala terhadap kita, dan Allah lebih dahsyat, lebih hebat lagi sayangnya terhadap hamba-hambanya, kan? Nanti kita pergi kepada apa yang diinginkan daripada peristiwa Isra dan Mi'raj ini. Yang tadi saya kongsikan itu adalah betapa dahsyat, betapa besar dan agungnya zikir subhanallah, kan? Selalu kita pegang tasbih, kita zikir ini terlalu cepat, kan? Sepatutnya bila mana kita sebutkan subhanallah, kita ingat kembali, kan, apa-apa pemikiran yang negatif kita ada terhadap Allah Subhanahu wa taala, khususnya dalam ujian, dalam mana kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan penyakit COVID-19 ini, kan? Banyak orang mempersoalkan ini dan itu. Kita sebagai umat Islam kita sebutkan subhanallah, maha suci Allah Subhanahu wa taala daripada segala apa pun yang kita fikirkan, kan? Dia ajarkan kepada kita untuk kita berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, satu perkara sahaja bila mana kita nanti nak mati, saat kita menghadapi sakaratul maut, ulama sebutkan satu benda sahaja yang kita patut buat. Bukan patut solat, bukan patut bayar zakat, bukan patut buat ini dan buat itu. Satu sahaja, iaitu berbaik sangka dengan Allah Subhanahu wa taala, kan? Supaya kita dapat ucapkan la ilaha illallah. Untuk kita sampai kepada la ilaha illallah itu, kita perlukan pemikiran kita ini baik-baik sangka dengan Allah Subhanahu wa taala. Kerana apa? Kerana kita dalam saat kesakitan yang amat dahsyat, dan disebutkan syaitan dan iblis pun akan datang kepada kita saat-saat akhir kehidupan kita, kan? Jadi kita kena biasakan imun kita ini, kita kuatkan dalam hidup kita, supaya saat kita ingin kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, kita mohon daripada Allah untuk memberikan kita kekuatan dan pengakhiran yang baik. Amin ya rabbal alamin. Dan jadi itu subhanallah, Allah sebutkan dalam surah Al-Isra, subhanalladzi asra bi'abdihi lailan, maha suci Allah Subhanahu wa taala yang telah menggerakkan hamba-Nya pada malam hari daripada Masjidil Haram di Makkahul Mukarramah ke Masjidil Al-Aqsa, yang mana Allah kemudian sebutkan yang kami, iaitu Allah, berkati tempat tersebut, kan? Jadi Allah mulakan dengan apa? Subhanalladzi. Subhanalladzi ini sama dengan subhanallah. Kerana apa? Kerana bila mana kita sebutkan, ceritakan tentang peristiwa-peristiwa ini, orang akan mulakan mempertikaikan Isra Mi'raj ni logik ke? Tak? Nabi jalan daripada Mekah sampai ke Palestin, kemudian daripada Palestin dia naik atas ke Sidratul Muntaha dalam satu malam, dan direkodkan bahawasanya bila mana Nabi pergi, kan, perjalanannya pergi dan balik, tilamnya ini bila Nabi SAW balik, tilamnya masih panas, kan? Kerana baginda SAW sebelum tu dia sedang berehat, kan? Dan kemudian dijemput oleh Jibril, pergi balik semuanya dalam saat yang dalam situasi yang mana tempat baringnya sallallahu alaihi wasallam masih panas. Subhanallah. Kan? Tuan-tuan, kerana apa? Kerana
dimensi yang kita ada, kan? Masa yang kita ada dalam dunia ini tak sama dengan masa yang ada dalam jagat Allah Subhanahu wa taala, kan? Alam barzakh masa tak sama dengan alam dunia ini. Kita mungkin sekarang tengah malam, orang yang dalam kubur ini mungkin ada masanya yang tersendiri, kan? Disebutkan bahawasanya satu hari di hari akhirat bersamaan dengan 1000 hari di dunia ini, kan? Jadi masanya tak sama. Itu sebab gerakannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilakukan sebegitu, kan? Bukanlah maksudnya bila mana Nabi naik, kan, jumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, jumpa dengan para nabi, Nabi berbual sekejap je lepas tu jalan, tidak, kan? Kerana masanya tak sama dengan masa yang ada dalam dunia ini. Itu sebab Allah sebutkan subhanalladzi ataupun subhanallah. Kerana apa? Kerana bila mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pulang daripada Isra' dan Mi'raj, orang musyrikin pun dia kata, yes, sekarang ni lah masa kita untuk memperolok-olokkan kaum muslimin dan kita mengajak mereka untuk kufur pada Allah Subhanahu wa taala kembali. Kerana apa? Kerana peristiwa ini tak logik pada mereka, dan kata mereka, inilah masanya, saatnya kita bagi tahu dekat kaum muslimin bahawasanya Nabi Muhammad ini adalah seorang yang tidak betul, kan, ataupun tidak waras. Kemudian mereka mendatangi siapa? Orang-orang musyrikin datang pada siapa? Yang pertama, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, kan? Maka mereka pun kata kepada Abu Bakar, ya Abu Bakar, kau dah dengar belum desas-desus tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini pergi sana, pergi di sini, kan? Dengan keyakinan bahawasanya Abu Bakar ini akan tinggalkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Abu Bakar kata belum, kan? Dan lalu mereka menceritakan, kemudian Abu Bakar radhiyallahu anhu kata, apa sahaja yang datang daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aku membenarkannya. Betul tak? Lagi-lagi zaman sekarang, tuan-tuan, zaman sains, betul tak? Semua benda nak ukur dengan kayu sains, ya, sikit-sikit sains. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sains ni bukanlah satu ilmu yang patut kita kecam, ya, kita patut raikan. Namun persoalannya, sejauh mana sains ini boleh mengukur kebenaran, betul tak? Sedangkan dalam ilmu perubatan pun sains ini berubah-ubah, tak ada yang pasti, kan? Sekejap ubat ni, lepas tu minggu depan jumpa doktor kasi ubat lain, kan? Pergi klinik lain, doktor kasi ubat lain, kan? Kerana dapatan sains itu berlainan di antara satu sama lain, kan? Jangan kita biarkan selalu orang mempersoalkan, betul ke Allah ni ada, kan? Kita patut tanya balik, betul ke kita ni tak ada Tuhan, betul tak? Siapa yang ciptakan kita? Takkanlah kita ni berantai-rantai wujudnya daripada bapa, kemudian datuk, kemudian atuk moyang, kan? Tak ada hentinya dalam proses itu, dan itu mustahil dalam pemikiran kita. Setiap perkara yang berlaku mesti ada awalnya, betul tak? Kalau tak ada awal, itu tak logik di sisi pemikiran kita. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi kenapa Allah berikan anugerah istimewa Isra' Mi'raj ini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kenapa? Siapa yang tahu? Kenapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diberikan keistimewaan yang besar sekali ini? Bila berlaku Isra' dan Mi'raj ini? Isra' dan Mi'raj berlaku saat mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dipulaukan dan ditinggalkan oleh kaum-kaumnya, kan? Saat mana orang mempermainkannya, kan? Dan kita pada hari ini agama kita dipermainkan dengan sebegitu, dan orang lain mementingkan hartanya, mementingkan pangkatnya, ditinggalkan agama begitu sekali. Allah sebutkan dalam Quran, memberikan amaran yang banyak sekali, janganlah kamu sesekali menjual akhirat kamu dengan dunia ini dengan harga yang rendah. Harga yang rendah ni apa? Harga yang rendah ni dunia lah, betul tak? Dunia ni harga yang rendah, murah. Kita jual agama dengan dunia ini. Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diberikan assurance, diberikan
ketenangan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan hadiah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah sebutkan, Maha suci Allah yang telah menggerakkan Nabi Muhammad itulah daripada kota Mekah ke kota Al-Aqsa ataupun Palestin, kan? Yang mana kami telah berkati kawasannya sekeliling itu, linuriyahu min ayatina, untuk kami menunjukkan betapa hebatnya tanda-tanda kekuasaan kami, iaitu Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala, bayangkan kita ini diberikan anugerah yang begitu besar oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Tuhan yang memiliki kita, Tuhan yang memberikan kita makan minum, memberikan kita segala-galanya, memberikan kita iman dan Islam. Satu hari nanti kita akan pulang kepadanya. Tuan-tuan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala, dalam peristiwa Isra' dan Mi'raj ini, kan, Isra' ni apa? Isra' ini perjalanan daripada perjalanan tanah, land, betul tak? Daripada Mekah ke Palestin. Kemudian Mi'raj adalah peristiwa di mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diangkat bersama-sama dengan Jibril untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala di Sidratul Muntaha. Para ulama tafsir menyebutkan daripada ayat ini, peristiwa Mi'raj, peristiwa Isra' itu adalah bukti bahawasanya Mi'raj itu boleh berlaku, ya. Kemudian yang kedua, para ulama sebutkan bahawasanya di dalam solat kita pun, kita sedang bermi'raj dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita sedang naik berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala di dalam mi'raj kita. Kita berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu sebab dalam satu hadis disebutkan bahawasanya siapa yang membacakan surah Al-Fatihah, tiap-tiap perkataan, tiap-tiap ayat surah Al-Fatihah itu ada respon daripada Allah Subhanahu wa taala, kan? Disebutkan dalam hadis itu, siapa yang membacakan Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Allah akan balas, kan? Hamba-Ku ini telah memuji aku. Ar-Rahmanir Rahim, Tuhan yang Maha Pengasih, Tuhan yang Maha Penyayang. Dia telah mengaku bahawasanya diriku ini, kan, dia telah mengiyakan sifat pengasih dan penyayang aku. Sekarang ini aku akan memberikan segala-galanya kepada hamba-Ku ini, kan? Jadi inilah mi'raj kita dengan Allah Subhanahu wa taala melalui solat kita. Tapi sekarang orang kita bila solat sab-sub dia nak cepat habis. Solatnya rakaat pertama dia baca surah pendek-pendek, rakaat kedua surah pendek juga, kan? Semuanya nak habis cepat. Sepatutnya kita memperlahankan, ya, dan kita cuba memahami apa yang kita baca. Bila kita sujud, kenapa kita sujud? Kerana itu adalah lambang kepada keagungan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita melakukan i'tidal? Kerana itu melambangkan betapa kerdilnya diri kita ini. Kita diam, kan, diri begitu sahaja. Kemudian kita sujud, dan disebutkan bahawasanya ulama sebutkan diri, rukuk, i'tidal adalah satu pergerakan untuk kita naik kepada Allah Subhanahu wa taala, dan posisi yang terakhir adalah sujud. Dan sujud itu adalah maqam yang paling tinggi, tempat dan keagungan yang paling tinggi seorang hamba itu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kerana apa? Kerana dia telah menghinakan dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, kan? Kita meletakkan muka kita di tanah. Itu sebab antara sunnah untuk bila mana kita salat ini, kita salat di atas tanah. Tak boleh letak tilam, tak boleh letak bantal, betul tak? Supaya kita rasa kekurangan dan kekerdilan kita di mata Allah Subhanahu wa taala. Jadi begitulah tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bila mana kita salat ini, hendaklah kita pastikan kita memahami setiap bacaan yang kita bacakan, ya. Bukan hanya fokuskan kepada bahagian suara, bahagian tajwidnya sahaja,
Saya berikan satu gambaran tuan-tuan. Kalau kita ini terima surat daripada kerajaan Saudi Arabia, dan dalam surat itu semuanya dalam bahasa Arab, di tengah-tengah surat tu ada tulis $1 million, ada dollar sign kat situ, dan kita pula ni tak faham bahasa Arab, cuma kita nampak ada duit kat situ kan. Apa perkara pertama yang kita akan buat tuan-tuan puan-puan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala bila kita dapat surat tu? Kita tengok alibata kan, dalam panjang suratnya, dalam 5 muka surat. Tapi dalam 5 muka surat tu ada satu kecil bahagian tu dia tulis $1 million. Apa kita buat dengan surat tu? Letaklah namanya Ahmad. Takkanlah kita nak baca surat tu dengan Assalamualaikum warahmatullahi ya Ahmad. Tak, itu bukan perkara pertama, bukan? Siapa buat macam tu angkat tangan? Yang dapat surat tu? Kita dapat surat daripada government menunjukkan yang kita dapat grant $300 kemarin, betul tak? Kita baca surat tu dengan nada yang sedap-sedap tak? Bila saat pertama kita buka surat tu, tak? Kan? Kita cari apa makna surat ni? Dari mana aku boleh dapat duit ni? Bila aku boleh claim duit ni? Kan? Tapi dengan Quran kita buat apa? Tuan-tuan, dengan Quran kita buat apa? Dengan solat kita buat apa bila kita bacakan zikir pujian kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Masyarakat kita ini khususnya, termasuklah diri saya ini, perlu ketepikan dulu bahagian teknikal bacaan itu, tak apa kan? Perkara pertama yang paling penting sekali, kita fahamkan apa yang kita baca, kita hadirkan hati kita apa yang kita rasakan kan? Ada orang terlalu was-was, Ustaz tadi saya baca maghdu betul, sah tak sah solat saya kan? Kemudian saya tanya, kamu faham tak makna maghdu tu apa? Maghdubi alaihim kan? Tak faham. Kenapa sibuk dengan bahagian teknikalnya? Patutnya kamu faham dulu apa yang kamu baca. Jangan risau, itu semua perkara-perkara yang mendatang kan? Kita boleh faham selepas itu kan? Jadi kembali kepada surat tadi, perkara pertama yang kita akan buat adalah untuk mencari seseorang yang boleh menterjemahkan surat tu kan? Surat dalam bahasa Arab, kita pula tak pandai bahasa Arab, kita cari orang yang boleh terjemahkan surat tu supaya kita tahu mana nak dapat $1 million tu kan? Sekarang ni Quran ini Tuhan kepada segala isi dunia ini, tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu Wa Taala kan? Jadi kita haruslah memperbetulkan persepsi kita dan pemahaman kita terhadap Al-Quranul Karim. Jadi solat ini tuan-tuan adalah anugerah yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saat mana baginda Mi'raj naik kepada Allah Subhanahu Wa Taala kan? Tak ada ibadat lain melainkan solat. Ibadat yang lain Allah turunkan melalui malaikat Jibril, tak? Tapi untuk solat Allah jemput Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk jumpa dengan Allah, berikan hadiah itu dengan sendirinya dan bagi tahu bahawasanya umatmu ini diwajibkan solat dengan sedemikian pada awalnya 50, kemudian diturunkan kepada 5 kan? Ada orang yang benci pada Tuhan, yang tak percaya pada Tuhan, dia kata apa? Ni anak-anak muda lah. Saya pernah terima soalan ni, dia kata, Ustaz, kenapa Allah ini tak berikan sahaja pada Nabi Muhammad 5 rakaat, 5 waktu solat sahaja kan? Kenapa harus diperlakukan sedemikian? 50, kemudian 45, 40, 35, 30. Kenapa? Dia kata ini tak masuk akal lah, Ustaz ya? Namun kita sebutkan bahawasanya tak semua perkara itu yang bercanggah dengan pemahaman kita itu tak masuk akal kan? Kita tengok ayah dan ibu kita, dan ibu ayah kita bila mana dia suruh buat benda ni kan, Ahmad boleh pergi kedai tak kan? Kemudian beli roti ni dan on the way tu nanti singgah sini kan? Itu bukanlah satu order ataupun satu perintah daripada ibu ayah untuk memperlekehkan kita, tidak kan?
Sebenarnya dia nak tanam dalam diri kita supaya taat kepada ibu dan ayah, ya. Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bila dah dapat kurang sampai 5 tu, Nabi kata kepada Nabi Musa alaihissalam, aku ini malu dengan Tuhanku, aku dah tak minta lebih rendah daripada tu, kan? 5 pun orang susah nak buat. Betul tak? Alhamdulillah kita ini diberikan hidayah Allah Subhanahu wa taala untuk mendirikan solat di masjid, kan? Tapi tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya masih ramai lagi dekat luar sana yang tidak kenal kepada erti solat itu. Dan kita ni sebagai umat Islam, tugasan kita untuk menyampaikan dakwah. Kalau nak harapkan ustaz-ustaz sahaja tak cukup, kita sampaikan sebanyak mungkin kepada kenalan sahabat handai saudara kita tentang solat ini. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bila ditanya oleh para sahabat, kan, sahabat tanya, kalau aku ini sampaikan dakwah kepada orang dan orang tu masuk Islam, perkara pertama apa yang patut aku ajarkan? Nabi Muhammad kata, solat, kan? Selepas iman pada Allah Subhanahu wa taala. Kerana apa? Kerana solat ini adalah program untuk kita sebati, kenal dengan Allah. Ada identiti Muslim dalam diri kita. Allah sebut dalam surah Al-Hashr, barang siapa yang tidak ingat kepada Allah, kan? Barang siapa yang lupa kepada Allah, nasullaha fa'ansahum anfusahum. Siapa yang lupa pada Allah, Allah akan biarkan dirinya lupa kepada dirinya sendiri, kan? Kerana bila mana orang tak solat, dia dah tak ada identiti dalam dirinya. Itu sebab tuan-tuan dirahmati Allah, sekarang ini kita melihat banyaknya kes-kes pembunuhan diri, kan? Banyaknya kes-kes kemurungan. Betul tak? Kemurungan ini adalah satu hasil ataupun satu produk yang mana manusia sudah putus hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Betul tak? Kalau kita tengok lebih dalam lagi statistik dan pendapatan itu ia menunjukkan bahawasanya lebih maju negara tersebut daripada segi duniawinya, lebih kaya satu negara itu daripada segi ekonominya, lebih murung penduduk tempat tersebut. Itu sebab di antara negara-negara yang menduduki tangga teratas dalam report tersebut yang menunjukkan tentang banyaknya orang yang membunuh diri ini, termasuk Jepun, termasuk Korea, termasuk Amerika, kan? Termasuk mana lagi? Singapura pun sama, di antara negara yang tinggi bilangan orang yang bunuh diri, kan? Cuma tak keluar selalu dalam surat khabar. Betul tak? Tapi kalau kita tanya kawan-kawan kita yang kerja sebagai ambulans, kan, doktor, mereka yang berada dalam pengurusan jenazah, hari-hari ada tu, ustaz, kan? Jadi penting untuk kita menghidupkan amalan solat kita ini dan memahami apa yang kita bacakan, tuan-tuan. Kerana ini adalah hadiah yang terbesar daripada Allah Subhanahu wa taala, kan? Jadi Allah wajibkan bukan bermakna Allah nak paksa. Itu sebab dalam ayat ini Allah sebutkan subhanallazi asra bi'abdihi. Allah gunakan Maha suci Allah yang telah menggerakkan hamba-Nya. Allah tidak menggunakan Maha suci Allah yang telah menggerakkan Nabi-Nya, Rasul-Nya, tidak. Kenapa? Kerana status hamba itu adalah satu kemuliaan yang paling besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan hari ini orang kerja, orang gila nak jadi doktor, nak jadi engineer, nak jadi arkitek, nak jadi milioner. Tapi kita tak gila untuk kejarkan status menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala, kan? Lebih kita menghinakan diri di hadapan Allah, lebih sayang Allah kepada kita. Kita bila kita minta manusia duit, bang boleh kasih saya $10 tak? Abang tu buat apa mukanya macam mana? Ni budak ni betul ke tak? Kan? Handphone canggih, pakai baju cantik, duit tak ada. Ya, biar bergaya, biar apa namanya? Biar miskin asal bergaya, kan? Tapi kalau kita minta dengan Allah Subhanahu wa taala, Allah semakin sayang dengan hamba-hambanya. Bila kita minta dengan manusia, manusia memandang rendah kepada kita.
Bila kita minta dengan Allah Subhanahu Wa Taala, Allah sayang kepada mereka yang meminta dengannya, kan? Sebab jangan kita minta dengan manusia, minta hanya dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi hamba-hamba yang merdeka daripada makhluk, biar kita memperakui kehambaan kita hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ada orang dia sembah Allah, kan, tunaikan solat dan sebagainya, tapi kehidupannya nampak dia macam hamba kepada orang lain, kan? Antara dosa-dosa yang memenjarakan manusia dalam dunia ini adalah dosa riba. Betul tak? Dosa riba ni apa? Riba ni adalah interest, kan? Kita beli rumah, harga rumah sekian-sekian, 200,000 3 bilik, dan namun interestnya boleh mencecah 50, 80,000, 100,000, kan? Jadi ini semua harta benda dunia ini sebenarnya memenjarakan kita. Itu sebab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sentiasa mengajarkan umatnya untuk ada sifat qanaah, sifat rasa cukup dalam diri, supaya kita tidak terlalu bergantung dengan dunia ini, tuan-tuan, ya. Anak puteri Rasul sallallahu alaihi wasallam, Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra radhiyallahu anha, direkodkan dalam buku-buku hadis, anak puteri Rasul sallallahu alaihi wasallam ini pakaiannya dibuat daripada bulu-bulu unta, kan? Bukan daripada sutera, bukan daripada kain yang lembut, yang mahal, tidak, kan? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam satu hari baginda sedang rehat-rehat, kan? Kemudian datang Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, dia ketuk pintu, kan? Ya Rasulullah, boleh tak aku masuk? Kemudian Nabi Muhammad SAW pun kata, masuklah, kan? Dan bila Umar radhiyallahu anhu masuk ini, tuan-tuan, dia nampak Nabi baru bangun dari tidurnya, kan? Dan di belakang Nabi ini ada mirah-mirah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kenapa mirah-mirah? Siapa yang tahu? Kerana tempat tidurnya kasar, ya. Sekarang kita ada king coil, ada tilam yang macam-macam jenis. Kalau nak tilam keras ada, tilam lembut ada, tilam yang sedang pun ada, kan? Tapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dia tidur beralaskan daun-daun kurma, kan? Kemudian Umar berkata kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, engkau ini adalah pengutus Allah Subhanahu wa taala, dan kau lihat kepada raja-raja yang ada dekat Parsi, yang ada dekat Rom, tempat tidurnya enak, kan? Daman amai. Kenapa engkau tak minta pada Allah Subhanahu wa taala berikan semua harta dunia kepada engkau, ya? Kemudian disebutkan bahawasanya muka wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini bertukar merah kerana marah kepada Sayyidina Umar. Kata pada Umar, wahai Umar, kau risau tentang duniaku, sedangkan akhirat nanti kita belum terjamin, ya. Dunia ini sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperkara sahaja yang Allah minta untuk kita jamin tempat tinggal kita di hari akhirat. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagai penutup, saya mengajak semua yang ada di sini untuk kita sama-sama bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Tuhan yang Maha menerima taubat hamba-hambanya, ya. Dan saat mana kita mengingatkan kembali Isra' dan Mi'raj Rasul sallallahu alaihi wasallam, satu perkara, satu pelajaran yang kita boleh faham daripada peristiwa ini adalah untuk memperakui, memperkasakan lagi kehambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu dia punya main point daripada Isra' dan Mi'raj. Allah Subhanahu wa taala ni Tuhan yang Maha penerima taubat. Dalam Islam, setiap kali kita buat salah selalu ada peluang untuk U-turn, kan? Kalau kita memandu, ada tempat yang mana kita tak boleh U-turn, tapi kita U-turn juga, kan? Kena saman. Tapi Islam ini selalu menerima U-turn orang-orang Islam, kan? Dan kita sebagai orang masjid, sebagai contoh, seorang yang mendirikan salat di masjid, kan? Ataupun seorang yang menjaga agamanya, kita jangan pernah menghalang orang daripada untuk buat U-turn kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, kan?
Walaupun abang ni ada tattoo, rambutnya merah kan, kalau dia tanya boleh tak saya masuk masjid? Boleh, tak ada masalah kan. Jangan kita menghalang perjalanan orang untuk mencari Allah Subhanahu wa taala kan. Dan kita ni sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala sentiasalah memperbaharui taubat kita. Tuan-tuan, sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bila mereka ikat kasut kan, ikat tali kasut, ikat tali sandal sebelah kanan, mereka risau mereka tak akan hidup untuk ikat tali kasut yang seterusnya kan. Tengah ikat tali kasut ni dia terfikir, alamak, lepas ni aku masih hidup ke tak untuk ikat tali kasut yang sebelah ni. Begitu iman para sahabat radhiyallahu anhum wa radu'an kan. Jadi kesimpulan daripada peristiwa Isra' dan Mi'raj ini ada beberapa perkara. Yang pertama sekali, untuk memahami bahawasanya segala peristiwa yang kita tak dapat lihat dengan mata adalah tidak mustahil daripada segi akal pemikiran kita kan. Kalau ada orang tanya, logik ke Isra' dan Mi'raj ini? Relevan ke Isra' dan Mi'raj ini? Kita kata apa? Relevan kan? Macam mana kita nak buktikan Isra' Mi'raj ini relevan? Kerana banyaknya report daripada para sahabat kan? Kemudian awak boleh tanya kepada orang yang tanya macam tu, yang tanya Isra' Mi'raj ni logik tak? Kita tanya dia balik, buktikan saya macam mana ibu kamu mengandungkan kamu. Boleh tak? Ada siapa boleh buktikan macam mana ibu kita mengandungkan kita? Bukti dengan video ke? Ada? Tak ada video kan? Kita ada cuma report, ada birth cert kan? Kalau kita nak report lagi, kita tanya doktor yang ada kat situ, tanya bidan yang ada dekat situ kan? Ini semua khabar-khabar yang boleh dipercayai. Maka dalam Islam, perkara yang berbentuk khabar, yang berbentuk report ataupun news, boleh diterima di sisi akal kita. Dan Isra' Mi'raj, naiknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jumpa dengan Allah, adalah status hadisnya mutawatir. Mutawatir ni apa? Hadis mutawatir ini adalah hadis yang mana sahabat report dengan jumlah yang banyak sekali kan, sehingga akan menjadikan hadis itu hadis yang kuat, bukan hadis yang direka kan. Jadi kalau orang dia kata dia tak percaya dengan Allah, tak percaya dengan Isra' Mi'raj, kita kata pada mereka, beranilah kamu untuk mendustakan bahawasanya ibu kamu yang melahirkan kamu. Kerana apa? Kerana tak ada bukti lain melainkan dengan report yang sama juga kan, khabar yang sama kan. Jadi tak semestinya perkara yang tidak boleh dilihat dengan mata, ianya tidak valid daripada segi akal pemikiran kita kan. Betul tak? Saya mengakhiri dengan satu peristiwa yang berlaku pada zaman kerajaan Maliki, kerajaan Maliki ataupun Abbasi, yang mana khalifahnya adalah Khalifah Harun Ar-Rasyid. Tuan-tuan, satu hari Harun Ar-Rasyid, khalifah Islam ini, dia sudah expand Islam sampai ke negara India kan? Dan pada masa tersebut negara India ini dikuasai oleh sebahagian Hindu yang mazhabnya dikenali sebagai ahli pemikir kan? Maka tiap tahun mereka mengadakan satu dialog, right? Satu dialog di antara umat Islam dan yang bukan Islam. Dan kebetulan pada masa itu ketua kerajaan India ini mengajak Harun Ar-Rasyid untuk hadir dalam peristiwa dialog ini dan menjemput ulama-ulama yang ada di sisi Harun Ar-Rasyid. Kemudian berlakulah dialog, dan satu soalan yang dilontarkan oleh ulama India yang bukan Islam ini, ditanyakan kepada ulama Islam yang ada pada masa tersebut. Soalannya apa? Soalannya adalah boleh ke tidak? Soalannya apa? Soalannya adalah boleh ataupun tidak Allah Subhanahu wa taala ini menciptakan Tuhan yang sama kuatnya dengan Allah Subhanahu wa taala. Kerana kamu kata Allah ini Tuhan yang maha berkuasa. Betul tak?
Jadi boleh ataupun tidak Allah menciptakan Tuhan yang sama kuasa dengan dia? Betul tak? Ini kalau kita nak bahas apa makna logik lah, Jadi ulama Islam tu pun dia terpinga, Lalu Harun al-Rashid pun kata tak apa, nanti kita datang lagi tahun depan. Tahun depan orang India tu pun tanya soalan yang sama, Dan akhirnya seorang alim yang ada di sisi mereka itu pun menjawab. Dia kata apa? Dia kata sebelum saya berikan jawapan, saya nak bagi tahu dekat awak bahawasanya soalan awak ni sudah salah. Soalan awak ni dah salah. Kenapa? Kerana mustahil daripada segi akal kita ini untuk seseorang yang lebih berkuasa cipta sesuatu yang sama kuasa dengan dia. Manusia bila mana dia ciptakan sesuatu, letaklah contoh kereta. Bila manusia cipta kereta ni lebih berkuasa ke manusia? Manusia. Betul tak? Yang nak on engine tu siapa? Yang nak letak minyak tu siapa? Kerana mengikut hukum akal, perkara yang dicipta itu selalu lebih rendah kuasanya daripada yang dicipta. Maka disebutkan pada ulama India ini, dia kata sesungguhnya soalan kamu je dah salah, kamu tak faham makna mustahil, makna wajib di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita sebagai umat Islam, bila kita terima soalan-soalan seperti Allah ini tak ada, Isra' dan Mi'raj ini satu perkara yang mustahil, kita jangan cepat gopoh, Kita analisa soalan dia, betul ke soalan yang dia tanya ni, Soalan dia dah bercanggah dengan kebenaran, tak payah nak berikan jawapan. Dia kata soalan kamu dah salah kerana mustahil Allah sesuatu kuasa yang berkuasa itu menciptakan sesuatu yang sama kuasa dengan yang mencipta. Jadi begitulah tuan-tuan dan rahmati Allah Subhanahu wa taala, Isra' dan Mi'raj ini adalah satu perkara yang benar dan kita harus membenarkannya dengan iman kepada Allah Subhanahu wa taala, kerana walhasil tiada apa pun yang mustahil di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seperkara sahaja yang kita harus lakukan adalah untuk sentiasa ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik dalam solat kita, baik dalam taubat kita, kita memperbaharui ikhlas kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam sepotong hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sebutkan kepada para sahabat, ada sebahagian orang di hari akhirat nanti membawa segunung dan bergunung-gunung amalan, bawa solatnya, bawa puasanya, bawa zakatnya, lalu akhirnya dia tak ada apa-apa pun di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bila masa dia nak bentangkan amalannya, sebutkan Allah tak terima, Disebutkan dalam satu hadis kursi bahawasanya ada seseorang, orang-orang yang pertama dimasukkan dalam api neraka Allah Subhanahu wa taala. Golongan yang pertama adalah para alim ulama, Bila mana mereka berdiri di depan Allah Subhanahu wa taala, ditanya oleh Allah, wahai fulan bin fulan, kamu mengajarkan Quran kerana siapa? Lalu orang itu pun jawab, aku mengajar Quran kerana-Mu ya Allah. Lalu Allah sebutkan, kadzabta, kamu sudah menipu. Kamu belajar dan mengajar Al-Quran bukan kerana aku, tapi kau belajar dan mengajar Al-Quran kerana engkau ingin mendapatkan gelaran bahawasanya engkau pandai mengajar Al-Quran. Lalu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan malaikat untuk menghirit mukanya ke dalam api neraka Allah Subhanahu wa taala. Kemudian golongan yang kedua adalah mereka yang dikenali sebagai orang-orang yang kaya dan banyak melakukan sedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Lalu ditanya oleh Allah, wahai fulan bin fulan, kamu bersedekah kerana siapa? Lalu mereka jawab, aku sedekah kerana-Mu ya Allah. Lalu Allah sebutkan, kadzabta, kamu sudah menipu. Sesungguhnya kamu bersedekah bukan kerana aku, tapi kerana kamu ingin dikenali sebagai orang yang banyak bersedekah. Kemudian yang terakhir disebutkan bahawasanya golongan orang yang mati syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala, dibawa oleh Allah kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu ditanya oleh Allah soalan yang sama, kamu berjihad dan mati syahid kerana siapa? Lalu dijawab,
kami melakukan itu semua kerana Engkau ya Allah. Kata Allah, kamu sudah menipu. Kamu lakukan semua ini bukan kerana aku, tapi kau lakukan ini semuanya kerana nama dan ingin disanjungi oleh orang sebagai orang yang mati syahid. Jadi kesimpulannya tuan-tuan dan rahmati Allah, sentiasalah ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Tanda-tanda ikhlas ini amat mudah. Bila kita lakukan perkara tersebut, kita tak inginkan pujian daripada manusia. Bila kita lakukan perkara tersebut di hadapan orang, di belakang orang, benda tu tetap benda yang sama. Contohnya solat sunat, kan depan orang, belakang orang kita buat. Itu tanda kita ikhlas, kan? Dan inilah yang kita ingin bawa kepada Allah Subhanahu wa taala saat kita meninggalkan dunia ini dengan hati yang bersih. Kerana apa? Kerana nanti di syurga, disebutkan dalam rekod-rekod hadis, disebutkan bahawasanya bila kita masuk syurga nanti, insya-Allah, amin ya rabbal alamin, bila kita masuk syurga nanti, tengok dalam syurga, kan kata Nabi, ramai daripada yang ahli syurga itu adalah orang-orang yang kita tak sangkakan pun, kan? Dan ramai orang yang kita sangka masuk syurga tidak masuk syurga, kan? Jadi jangan kita pernah memperlekehkan sesiapa pun, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menerima segala amal bakti kita di dunia ini, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Jadi begitulah tuan-tuan, sedikit sahaja penyampaian yang saya dapat kongsikan. Mudah-mudahan ianya bermanfaat dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Saling doakan satu sama lain, insya-Allah, sehingga kita bertemu lagi dalam keadaan yang sihat walafiat. Kita tutup majlis kita ini dengan bacaan tasbih, kafarah dan surah Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Sadaqallahul 'azim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal 'azim li wa lakum. Saya ucapkan terima kasih buat semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.